ولا تعسر وتمضي بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما. Surah Maryam ayat ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ini ialah bahagian kedua surah Maryam, iaitu berkenaan dengan cerita Siti Maryam sendiri, termasuk cerita Nabi Isa. Ayat ni patut kita baca kepada orang Kristian lah. Ayat ni kalau boleh kita hafal dan cerita kepada orang Kristian, sebab Kristian kekeliruan dalam penciptaan Nabi Isa. Baik, dalam surah Maryam yang bahagian pertama, saya ada tertinggal satu bahagian, iaitu tentang doa. Bagi siapa yang nakkan anak lah ni sini, maka bacalah doa Nabi Zakaria. Jadi permulaan cara nak berdoanya mudah ya. Pertama sekali kita ambil air semayang. Seperti mana nak semayang. Kalau boleh, ambil air semayang seperti sunnah Nabi. Sunnah Nabi-nya ialah 1 cupok air, agak-agaknya 1 liter. Jangan guna banyak, guna 1 liter air. 1 botol lah, 1 botol mineral. Itu 1 liter air. Kemudian kita istighfar banyak-banyak pada Allah, sebab kita ada dosa banyak. Tidak boleh kita berdoa kepada Tuhan untuk dapatkan kelulusan apa-apa permohonan doa kita, permohonan penyelesaian masalah kita, sedangkan permohonan dosa tidak kita minta. Tak boleh. Jadi kita dosa banyak, projek nak, dosa tak nak minta ampun, itu tak boleh. Nah, jadi caranya ialah kita baca istighfar sebanyak-banyak. Istighfar. Kemudian kita baca selawat pada Nabi, kerana Nabi yang mengajar pada kita. Bukan Nabi yang akan memakbul, yang akan memberkati kita. Tuhan yang berkat kepada kita. Tetapi tanda syukur kita kerana Nabi yang mengajar pada kita agama Islam ni, maka selawatlah pada Nabi. Selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi banyak-banyak. Itu daripada lafaz hadis. Lafaz hadis ini saya beritahu, ambil ringkasan je ni. Kemudian oleh siapa yang makbulkan doa kita? Allah Subhanahu Wa Taala yang memakbulkan doa. Maka sayang dialah kita bertasbih banyak-banyak pada Allah. Pertama, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ka, astagfirullahalazim ka. Macam-macam lah lafaz-lafaz jenis istighfar. Kemudian kita baca selawat pada Nabi. Pasal Nabi ajar cara-cara berdoa tu begitu. Cara-cara berdoa. Jangan keliru dengan nak makan ubat ataupun nak minum obat. Makan ada ubat jenis makan, ada ubat jenis minum. Yang kita baca bismillah, Fatihah, baca Fatihah, kemudian kita baca selawat pada Nabi 3 kali, 7 kali. Iaitu Nabi tidak boleh beri penyembuhan penyakit, tak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penyembuh penyakit. Yang menyembuhkan penyakit ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada lafaz hadis yang saya belajar pada kitab Kutubus Sittah mengatakan kita kena Nabi Muhammad boleh beri apa-apa kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Tak ada. Oleh itu, kalau kita minum obat, makan obat, baca bismillahirrahmanirrahim saja cukup. Lepas tu baca doa, ya Allah ya Tuhanku, sembuhlah penyakit aku. Jangan kita kata bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sekali, kemudian selawat pada Nabi 3 kali. Itu campur dua tu. Allah yang ada sifat 99, sifat Tuhan 99, campur sifat Nabi. Satu cukup, 100 baru obat, baru berjaya obat, baru sembuh penyakit. Itu adalah syirik pada Allah.
nak minta makan ubat, hanya baca bismillah. Minta dengan berkat nama bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nak baca Fatihah pun boleh, nak baca ayat-ayat lain pun boleh. Nak baca pun tak apa. Lepas tu pohon doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon padamu supaya menyembuhkan penyakit aku. Ikhtiarnya makan obat ni. Tapi yang menyembuhkan penyakit Tuhan. Jadi dalam minum obat tu disertakan dengan doa. Kita baca doa, minta Tuhan sembuh penyakit kita. Begitu juga walau macam mana pun ada beza sikit dalam permohonan ni pasal hadis Nabi yang dah kata selawat pada aku. Dalam lafaz hadis. Lafaz hadis. Beza sikit. Walau macam mana pun yang memakbulkan doa Allah Ta'ala, Nabi yang mengajar. Yang makan ubat cerita lain ni tentang doa ni. Kemudian baca doa ni, maka kita puji Tuhan seperti mana saya ajar dalam permulaan surah Maryam baru ni. Jadi ini adalah pujian-pujian bagi Tuhan yang diajar oleh Allah Ta'ala sendiri daripada kata-kata Nabi Zakaria yang sudah dimakbul. Ini barang yang sudah ada bukti dah, jelas dah memang makbul. Jadi kita guna yang makbul, yang sabit daripada Quran. Tidak ada sahih, tidak ada apa. Ini dalil daripada Tuhan sendiri yang ajar pada kita. Kalau nak anak, lagu ni. Jadi cara berdoa, kena doa dengan cara lemah lembut. Jadi ambilnya ayat yang ketiga, yang keempat. Jadi mula-mula kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, ataupun apa-apa tasbih dan selawat pada Nabi bagi permulaan doa. Apa-apa yang kita biasa buat, apa tak apalah. Tapi inti permulaan doanya selepas dibaca tasbih dengan selawat tadi, maka kita baca ayat ni, iaitu ayat keempat dengan cara baca Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Mana lafaz-lafaz cara-cara yang lemah lembut kita kata pada Tuhan. Lepas tu kita baca lagi yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ini ialah lafaz yang memakbulkan doa Nabi Zakaria. Jadi permulaan doa kita baca ayat ni sebagai doa. Kemudian kita pun minta lah yang kita nak. Jadi minta ni seperti mana Nabi Zakaria minta. Minta anak ni, minta anak yang cantik, minta anak lelaki, minta lelaki, nak perempuan, minta perempuan. Lepas tu disertai dengan sifat. Mintalah dia jadi satu orang yang beriman. Mintalah dia jadi satu orang yang pandai Quran, baca Quran pandai, tafsir Quran pandai, hadis Nabi pandai. Iaitu kita minta dengan Tuhan. Jangan rasa kalau dapat anak je apalah, jadilah. Jangan kata gitu, jangan. Minta kesempurnaan. Lepas tu minta dia, jadikan dia satu orang yang diredai. Seperti nama Nabi Zakaria kata tu. Diredai iaitu dia ni ahli ibadat. Baik. Kemudian kita sambung pelajaran kita hari ini, iaitu ayat ke-16. Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Iaitu ceritalah suatu peringatan, suatu cerita daripada kitab ini, iaitu kitab Quran ini, tentang Siti Maryam.
Jadi cerita tentang macam mana dapat Siti Maryam tu surah lain. Macam mana berebut nak bela Siti Maryam tu cerita lain, surah lain. Ini cerita Siti Maryam dalam Masjidil Aqsa. Idzin tabadat min ahliha, iaitu ketika Siti Maryam menjauhi diri min ahliha, daripada keluarganya, daripada keluarga dia. Bapa saudara dia yang bela, iaitu Nabi Zakaria yang bela dia. Jadi makanan syarqiyah, iaitu ketika dia menjauhi diri, pergi ke satu tempat syarqiyah, di sebelah timur, satu tempat di sebelah timur daripada Masjid Aqsa. Tempat jauh, satu tempat jauh. Di dalam masjid juga lah? Ada keluar daripada masjid. Ada lain, ayat lainnya untuk mandi haid. Mandi haid. Dia datang haid macam perempuan biasa juga. Dia ni boleh jadi umur 17, 18, 15 tahun gitulah, umur 20 tahun. Dia sudah datang haid. Jadi dia pergi menjauhkan diri daripada keluarga dia tu ke satu tempat jauh di sebelah timur untuk mandi haid. Selepas dia mandi, dia pun balik. Masa dia mandi ni cerita dia mandi. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Dia jadikan di sekelilingnya tu suatu hijab tapir masa mandi itu. Jadi maknanya kena ada tapir lah mandi, orang perempuan mandi. Tidak ingin Taiwan tu, Taiwan ni. Tak. Jadi huraian ni tentang hijab ni itu banyak, tentang hadis-hadis lagi lah. Cara-cara mandi. Cara-cara mandi haid apa semua tu ada dalam hadis apa. Ini nak cerita tentang dia. Fa arsalna, lepas dia mandi tapir tu, ada satu riwayat kata dia balik ke Baitul Maqdis. Dia balik ke Masjid Aqsa. Masa balik di Masjid Aqsa tu, lepas mandi tu, iaitu mandi satu perempuan, iaitu selepas suci itu, iaitu waktu paling subuh untuk dapat anak. Lepas suci saja, hari suci itulah hari yang paling subuh sekali untuk dapat anak. Ini dalil dia ni. Dalil ni. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami putuskan kepada Siti Maryam itu ruhana. Ramai orang kata rohana ni. Ruh kami, iaitu Jibril tu nama, makna Jibril. Ruhana ni makna ruh kami, iaitu Jibril. Ramai nama rohana. Rohana ni dia orang tu, orang perempuan yang nama rohana ni adalah sifat berani sikit, keras sikit. Tak, berani sikit, keras sikit. Wallahu alam lah. Mungkin betul, mungkin salah. Saya lah kata saya. Walau macam mana pun, ada setengah riwayat ke, lepas pada mandi tu jumpa terus Nabi Jibril ni. Jibril tidak akan datang melainkan Tuhan wahyu. Jibril satu malaikat, dan mana-mana malaikat tidak akan datang, tidak akan buat satu-satu pekerjaan melainkan semua wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah saja dia buat. Ada satu riwayat hadis daripada ingat nama sahabat, ambil maksud dia dulu, iaitu satu hadis yang mengatakan Nabi Muhammad lama tak diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila lama tak beri wahyu, kemudian dapat datang wahyu, Jibril yang beritahu. Maka Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, kenapa
lama sangat tak jumpa ni. Ni cakap bahasa Melayu lah. Ni maksud hadis aja ni. Berapa lama tak jumpa ni, tak datang ni. Oh, dia kata kami ni malaikat datuk ni dengan wahyu Allah ya. Kalau tak wahyu tak ada tu, datanglah sembang-sembang. Kalau kita sekarang ni minum-minum kopi, minum-minum teh, singgah rumah, berbuah-buah kosong. Jibril kata kami malaikat-malaikat tidak akan buat satu kerja melainkan hanya Tuhan perintah saja. Mana dengan kehendak dia tak buat. Kehendak dia tak buat. Tuhan nak Jibril atau mana-mana malaikat tidak akan buat satu-satu kerja melainkan hanya diperintah. Hanya perintah saja. Baik. Wa tamatsala laha basyaran sawiyya, dan dia menjelmakan diri di depan Siti Maryam tu basyaran sawiyya, suatu manusia yang sempurna, satu manusia lelaki yang sempurna. Daripada hadis Nabi-nya, dia satu orang lelaki rambut hitam legam, hitam pekat rambut eka, kening, mata hitam pekat, mata putih, pakaiannya putih bersih. Pakaian putih bersih, dia satu orang yang cantik lah. Daripada hadis Nabi. Jadi sininya satu orang dalam bentuk muda, iaitu dalam surat cerita berkenaan dengan Nabi Lut. Masa dia datang Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut nak ambil Jibril dengan Mikail ni kerana dia ingatkan dua pemuda datang rumah Nabi Lut. Dua orang lelaki yang comel. Bila Siti Maryam tengok saja satu lelaki, dia tak pernah bercakap dengan lelaki ni. Dia duduk dalam masjid saja, ibadat hanya pada Allah Ta'ala saja. Tak jumpa lelaki, tak bercakap dengan lelaki, tak berurusan lelaki. Dia berurusan dengan bapa saudara dia saja lelaki. Dia lain tidak. Qalat, berkata Siti Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung diri dengan Tuhan Rahman daripada kamu. In kunta taqiyya, pergilah kamu daripada aku. Maknanya, pergilah kamu daripada aku. In kunta taqiyya, sekiranya kamu ni orang bertakwa. Jangan hampiri aku. Pergilah kamu daripada aku, kerana aku ni satu orang yang menghambakan diri pada Allah kan. Nah, tak ada dosa pun, tak nak tengok lelaki pun takut dosa. Satu yang orang manusia yang menghamba abdi pada Allah Ta'ala. Dalam surah lain dia kata surah Ali Imran, surah Ali Imran itu dinazarkan, anak Siti Maryam ni dinazarkan oleh mak dia untuk menghamba abdi kepada Allah di Masjid Aqsa. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Terus Jibril kata, sesungguhnya aku ni adalah utusan Tuhan kamu. Aku ni malaikat, bukan manusia. Yaitu li ahaba laki, untuk sampaikan satu anugerah Allah kepada kamu, ulama zakiyya, satu anak lelaki yang suci. Satu anak lelaki yang suci. Dia satu orang yang taat pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Bila kata Jibril itu dia percaya dah. Memang dia tahu kamu. Baru dia berhenti. Lepas tu ini ayat ni tentang takjub dia, heran dia. Ayat ni kalau boleh catat takjub dia. Takjub Siti Maryam. Qalat, berkata nak Siti Maryam, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya.
bagaimana aku boleh dapat melahirkan anak walam yamsasni, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, baik dengan cara zina ke, maksiat ke, ataupun kahwin ke. Aku ni satu orang yang tak pernah bersentuh dengan mana-mana lelaki. Walam aku baghiyah, dan aku ni bukan satu orang perempuan jahat. Aku ni senantiasa duduk dalam ibadat dah. Dia kata aku bukan satu perempuan yang jahat, bukan pelacur aku ni. Maka Jibril pun jawab, qala kadzaliki. Nabi Jibril kata, macam ni, macam kamu macam ni. Kamu yang tak pernah disentuh oleh lelaki, mana-mana lelaki, Tuhan nak beri anak macam ni, macam kamu sekarang ni. Jadi tadi Nabi Zakaria, qala kadzalika, begitu kamu dalam tua-tua, bini kamu dalam mandu-mandu tu, begitu. Mana Tuhan nak beritahu kudrat dia, kuasa dia. Sedangkan Siti Maryam tak tahu punya datang ni Jibril. Maka tidak sagiu-gia orang Israel, orang Kristian tu mengambil Nabi Siti Maryam sebagai perantaraan sampai dituduh sebagai anak bini Nabi Tuhan lah, apalah macam-macam. Dan berdoa melalui Siti Maryam, perantaraan guna Siti Maryam orang Kristian. Tak patut lah. Nah? Jadi tak patut ni, ini huraian bagi tak patut dia. Kalau kita nak tengok dari sudut Kristian, tak patut dia buat kepada Siti Maryam kerana kelemahan-kelemahan yang ada pada Siti Maryam. Maka Jibril kata lagi, qala rabbuki, sesungguhnya Tuhan kamu itu, wa alayya hayyinu wa linaj'alahu ayatan lin-nasi rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sesungguhnya bahawa setengah Tuhan kamu untuk menciptakan satu makhluk dengan tak ada bapa ni mudah sekali. Mudah sekali. Nabi Zakaria tadi pun dia kata mudah sekali. Mudah ya. Walina ja'alahu, supaya kami akan jadikan Isa yang akan lahir ni ayatan linnas, tanda kudrat, tanda kekuasaan Allah, boleh mencipta apa saja. Dalam hal ni boleh mencipta manusia tanpa bapa. Linnas, untuk semua manusia, tak kira zaman Nabi Isa ataupun zaman kita sekarang ataupun zaman masa depan. Rahmatan, dan sebagai suatu rahmat minna, daripada kami. Rahmat kepada manusia semua sekali daripada kami. Bahawasanya Nabi Isa ni satu hari akan dibangkitkan dan mengajar agama dengan guna kitab Quran, syariat Nabi Muhammad. Dulu syariat dia sendiri iaitu dengan guna kitab Injil. Apabila dia diturun daripada langit besok, dia akan guna kitab Quran dan hadis Nabi SAW sebagai panduan. Wa kana amram maqdiya. Walau macam mana pun kamu tak boleh nak ni lah, nak sekat-sekat ke, tak boleh ni. Sebab ini adalah utusan yang sudah diputus oleh Allah, tak boleh buat apa dah. Kamu nak doa tak nak apa-apa ke, Tuhan dah buat keputusan nak buat dah. Kamu suka ke tak suka ke, mana baik kenal lah. So, kamu suka ke tak suka ke, Tuhan nak buat dah anak ni. Maka dalam surah lain ditiupkan ruh. Ikut tafsirnya, tiup tu maknanya tiup tu masuk ke ni, masuk ke baju setengah. Ulama kata masuk ke baju, masuk ke. Dan terus mengandung. Bila tiup saja tu dalam surah lain. Dia dalam Quran ni sengaja Tuhan buat ni, nak tahu sini surah ni, nak tahu sini surah ni, supaya orang akan belajar lah. Dan di celah-celah tu ada Tuhan akan cerita perkara-perkara lain. Jadi dalam surah lain diceritakan secara detail macam mana dia ditiupkan roh. Jadi Jibril tak ada sentuh, tak sentuh pun Siti Maryam, dia tiup je.
mengikut perintah, iaitu ruh ciptaan daripada Allah, iaitu ruh Nabi Isa tu ditiup terus masuk dalam rahim Siti Maryam. Fa sini huruf fa lah, ayat terus tu huruf fa. Fa tu ialah fa fasihah. Fa tu lalu, maka biasa kita terjemah gitu. Terus hamalathu, terus dia mengandung. Terus mengandung. Tiup aja prop mengandung. Mengandungnya mengandung ni mengandung peringkat nak beranak. Mengandung terus 9 bulan. Peringkat 9 bulan. Boleh bayang tak? Dia tiup saja prop tu jadi membesar terus. Jadi anak ada di dalam. Macam-macam lah. Setengah kata daripada kecil tu nak tiba-tiba dari besar jadi sampai perut tu tiba-tiba lah dalam masa sekejap ya. Perut jadi kecil-kecil dan besar jadi mengandung. Jadi macam sangat mengandung nak beranak. Fahamalathu fantabadat. Bila mengandung dia, maka dia tiba-tiba terus berasa sakit nak beranak. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka terus dia berasa nak bersalin. Maka dia beredar kepada satu tempat. Terus dia pergi beredar pada satu tempat. Makanan qasiyya. Satu tempat yang jauh di sebelah bukit. Mengikut riwayatnya, dia pergi ke Bethlehem. Orang putih kata Bethlehem. Lebih kurang 2-3 kilo ke bawah daripada Baitul Maqdis. Daripada Masjid Aqsa ke bawah. Jadi kalau satu orang perempuan berjalan dalam keadaan sakit dan beranak ni, kita kata berlari, tak boleh berlari dah. Mana berjalan kaki agak-agaknya 1 jam 1 kilo. Kalau 1 jam 1 kilo dia berjalan, bermakna masa sampai ke tempat nak, kalau dia 3 kilo 3 jam, kalau 2 kilo 2 jam, kalau 4 kilo 4 jam gitu. Bila sampai saja situ, sampai tempat nak beranak ni, makanan qadiyah, tempat yang jauh tepi bukit. Kena ingat ya, iaitu mengikut riwayat kita, bila saya baca ni baru nampak faham lah. Iaitu dia pergi jauh tu di Bethlehem sana, iaitu tempat tu ada pokok kurma. Satu riwayat kata pokok kurma yang tempat dia beranak tu, pokok kurma dah mati dah. Pokok tu dah mati. Satu lagi kata tidak gitu. Kita beritahu dua-dua ni. Satu riwayatnya daripada, kebanyakannya riwayat Israiliyat, kebanyakannya. Jadi pegang pokok tu, umbi pokok tu, terus saja pokok tu jadi hidup, keluar daun, berbuah dan terus masuk. Itu mak dia, mak Nabi Isa. Setengah kata mana dia pergi tu kepada kebun yang dah dah. Jadi ini cerita dia nak sakit, nak bersalin. Faja'aha, maka fa'aja'aha, maka apabila dia sampai pada ketika makhadu, iaitu sakit nak bersalin, al-makhadu, pada sakit nak bersalin, maka bila berasa sakit nak bersalin, orang perempuan sudah tak boleh nak berdiri dah lagi. Tak boleh nak berdiri. Dia berjalan kaki ni, jalan-jalan dia tahan sakit. Bila sakit dah tak tahan dah. Tak tahan dah sakit dah. Dia ni cuba cari tempat berlindung ni. Dia cuba nak cari di kaki bukit, ada gua ke, ada rumah orang ke, kandang kambing ke. Yang Kristian kata kandang kambing. Ada status Kristian kata dalam satu gua. Belum masuk situ. Tapi dalam Quran ni, ila jiz'in nakhlati, dia terus bila sakit nak beranak tu, terus dia bersandar di umbi pokok tamar. Pangkal pokok tamar. Qalat, maka dia bila rebah tak beranak lagi ni, bila rebah tu jatuh tu, dia pun kata qalat